Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Dan kembali lagi kita di segmen siri belajar Forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register akaun melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Jadi hari ni saya punya video lain sikit kan. Dia punya tema, saya baru belajar pasang lampu. Saya tak tahulah okey ke tak kan. Saya baru belajar pasal lighting, dia boleh upgrade video. So ni semua untuk korang dapat tengok video yang lagi berkualiti tinggi lah. So okey tak? Saya pun tak tahu So kalau tak okey boleh komen lah. Mana-mana video yang ajar tutorial untuk set up lampu ke apa ke. Saya pun tengok lampu kat belakang pun belum set up habis lah. Tapi saya try lah belajar pasal lampu apa semua ni untuk jadikan video ni lagi berkualiti. Tanpa melengahkan masa lagi, kita nak sambung kita punya pembelajaran minggu lepas sebenarnya kan. Tak sempat habis kan, nota tak siap buat. Jadi hari ni nota dah pun siap. Jom kita sambung pembelajaran kita yang kita tak habis pada minggu lepas. Kita sambung dekat sini. Terdapat beberapa cara untuk menentukan pucuk ataupun akar di dalam pattern double top atau double bottom. Dalam contoh kali ini saya akan kongsikan dua cara untuk mengenal pasti dalam chart. So saya dah bagi method pertama, iaitu menggunakan base ataupun peak candle sebagai kayu ukur. Jadi yang ni kita dah explain pun pada minggu lepas. Jadi kita nak masuk method yang kedua, iaitu menggunakan market structure. Market structure adalah hukum asas dalam pasaran yang telah saya jelaskan dalam siri 16, siri 17 dan siri 18 dalam pembelajaran kita. Jadi bagi sesiapa yang belum tengok 16, 17, 18 punya siri dalam segmen siri belajar Forex ni, tolong pergi tengok sebab dekat situ saya dah pun ajar berkenaan market structure. So hari ni kita punya market structure just recap sedikit saja. So kalau korang nak tahu detail, tolong pergi tengok balik dekat siri tu. Lepas tu korang kembali semula ke video ni. Okay. Dalam bahasa mudah, market structure terdiri daripada market trend dengan market end of trend. Jadi dekat sini saya sediakan satu gambar rajah market structure. Kalau korang tengok high, low, high, high, low, high, high, low, high ni adalah market trend. H ni bermaksud higher, HH bermaksud higher high, L ni pula adalah lower low, HL adalah higher low. So kalau korang nak tahu detail, tolong pergi tengok siri 16, 17 dengan 18. Jadi yang warna biru ni adalah pergerakan uptrend, dia sejenis market trend. Jadi bila dia nak berubah menjadi downtrend yang warna merah ni, jadi lower high, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dia sebelum dia nak berubah, dia akan menghasilkan market end of trend. Dekat sini bila dia nak berubah warna biru balik, dia akan menghasilkan market end of trend. Dekat market end of trend ni akan berlaku satu structure breaker yang menandakan signal perubahan trend. Dia cuma signal, bukan confirmation. Dia adalah petanda-petanda market dah nak berubah. Setelah kita mempelajari ilmu berkenaan asas market structure, kita turut diperkenalkan dengan trading range pada siri yang ke-20. So trading range tu dekat sini, dia adalah tempat yang paling latest sekali apa yang tengah berlaku pada live market. Sekarang live market tengah uptrend ke downtrend ke. So dalam bulatan orange ni saya besarkan lagi, saya ambil bahagian hujung saja, iaitu high low, high high, high low. Sama kan, high low, high high, high low. Dia nak yang paling latest. Jadi dalam keadaan paling latest ni, antara high high dengan high low ni, kita boleh panggil dia sebagai range extreme. So saya tulis dekat sini, nampak extreme, extreme. So jarak di antara high high ke high low ni kita panggil sebagai range. Dan titik tengah di antara high high ke high low ni, ataupun antara dua extreme, ataupun dalam the range yang kita lukis ni, ada satu titik tengah yang kita panggil sebagai mid range. Jadi mid range ni dia adalah titik tengah dalam the range. Range di antara dua extreme ni, dia ada satu titik tengah yang dipanggil sebagai mid range. Jadi sekarang yang saya tengah cerita ni adalah ilmu 4 siri dikompil dalam beberapa gambar rajah. Jadi kalau korang tak faham ataupun keliru ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh tengok siri yang ke-20 untuk trading range. Dan untuk market structure pula, korang boleh tengok siri yang ke-16, 17 dengan 18. So 4 siri ni korang boleh tengok lah untuk faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Tujuan saya mengingatkan kembali topik ini kepada kalian adalah untuk menerangkan hubung kait antara pembelajaran yang lepas dengan pembelajaran hari ini.
Untuk mendapatkan trading range, kita terlebih dahulu perlu mengenal pasti market structure. Untuk mendapatkan pucuk ataupun akar bagi first top atau bottom, kita terlebih dahulu perlu mengenal pasti trading range. Jadi dia berkaitan. Kalau korang nak cari trading range, korang kena mahirkan dulu market structure. Kalau korang tak mahir market structure, korang tak boleh cari trading range. Dan kalau korang tak reti tanda trading range, korang takkan boleh cari pucuk ataupun akar menggunakan market structure. Ilmu ni dia akan berhubung kait. Dalam supply and demand ni, dia bukannya banyak teknik, tapi dia adalah ilmu yang mendalam. Dia duduk bawah bukit. Kalau orang yang ada ilmu ni, dia ada dua jenis orang. Satu orang yang banyak ilmu, satu lagi adalah orang yang mendalam ilmunya. Dia memang tahu satu benda je, tapi benda yang dia tahu tu mendalam. Macam yang kita tengah belajar supply and demand hari ni, memang saya tahu supply and demand je. Kalau korang suruh saya ajar Bollinger Band ke moving average ke, saya tak tahu. Tapi kalau nak cerita berkenaan supply and demand ni, kita boleh korek dalam macam tu. Jadi korang jangan pening pula. Benda yang saya ajar ni cuma nak bagi korang kefahaman ilmu supply and demand tu. Kalau korang rasa siri ke-8 ke 9 ke 10 dah cukup untuk korang buat profit, silakan. Cuma channel saya ni, saya nak ajar korang kalau boleh sampai jadi master lah. Maksudnya power gila. Dalam apa-apa market pun korang boleh trade. Macam tu. So kalau korang nak teruskan belajar, boleh terus belajar. Teknik bukan banyak Saya tak guna banyak teknik. Saya guna supply and demand. Dan daripada siri yang pertama sampai siri yang sekarang, saya cerita pasal supply and demand saja. Dia memang berkaitan dengan chart pattern apa semua, tapi semua tu dalam supply and demand. Okay. Jadi kita akan mulakan perbincangan kita dengan pattern double top. Step yang pertama adalah untuk kenal pasti pergerakan downtrend. Disebabkan double top adalah sejenis setup untuk sell, maka seharusnya kita mencari dalam bearish dominant market. Bearish dominant market ni apa? Dia adalah bahasa saintifik untuk downtrend. So ada orang disebut downtrend. Kalau korang nak nampak pandai sikit, sebutlah, oh sekarang market tengah bearish dominant. Nampak bijak kan? Kepala bapak kau. Bahasa mudah dia downtrend lah. Jadi yang saya letak star ni adalah saya recap balik untuk siri yang lepas berkenaan sifat downtrend. Jadi sifat dia adalah dia mesti create new low, cannot break previous high. So untuk uptrend pula, dia mesti create new high, cannot break previous low. Dia terbalik saja. Jadi kat sini saya letak gambar rajah untuk downtrend lah. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tengok sifat dia, create new low, nampak? Dia pecah, create new low. Lepas tu dia pecah lagi sekali, bermaksud dia cannot break previous high. Step yang kedua adalah untuk mengenal pasti trading range. Setelah kita berjaya mengenal pasti high dan low terkini dalam sesebuah downtrend, maka kita boleh mula menandakan extreme. Untuk contoh kali ini, kita akan tandakan juga previous extreme ataupun PE, dan akan dijelaskan penggunaannya nanti. Jadi kat sini kita tandakan kita punya extreme dekat lower high dengan lower low. PE ni adalah previous extreme. Sebelum dia nak turun apa semua ni, dia mesti sebelum tu adalah extreme. H dengan L ni pun pernah jadi extreme sebelum tu. Cuma untuk kali ni kita akan tandakan juga PE untuk pembelajaran nantilah. Lepas kita dah habis explain ni, kita akan belajar pula apa kejadah tu previous extreme. Step ketiga pula adalah untuk mengenal pasti mid range. Setelah berjaya mengenal pasti range extreme di high dan low terkini, nampak terkini maksudnya dekat sini, yang paling latest dalam sesebuah downtrend, maka kita boleh mula menandakan mid range ataupun MR di titik tengah antara jarak high range extreme dan low range extreme. So ni MR, dia adalah jarak tengah lah. Antara dua ni dia sama rata. Ni contoh 100 pip, dekat bawah pun 100 pip jarak dia. Step yang terakhir adalah untuk mengenal pasti pucuk double top. Setelah kita berjaya mengenal pasti mid range ataupun MR dan extreme, sekarang kita dah boleh mula mengenal pasti pucuk-pucuk double top yang tinggi kualiti. Dia tinggi lagi daripada bukit. Pucuk untuk double top akan dipilih daripada mid range ke high range extreme. Sebarang zone double top yang terwujud dalam range ini kita boleh ambilnya sebagai double top entry zone. Jadi inilah gambar rajah daripada apa yang kita explain tadi. Jadi kalau korang tengok kat sini, pucuk untuk double top akan dipilih daripada mid range ke high range extreme. So dekat sini adalah high range extreme,
mid range. So jarak yang kalau korang tengok anak panah warna oren ni, apa-apa yang daripada mid range ke atas, kita akan jadikan dia sebagai double top. So dekat sini kita boleh jadikan sebagai double top. Nampak, dekat extreme ni pun kita boleh jadikan double top, kat sini pun kita boleh jadikan double top. So contoh nanti kalau ada entry kat sini, dia turun, dapatlah korang punya TP connect line. Tiba-tiba dia nak naik lagi sekali, korang entry lagi double top dekat sini, lepas tu dia pun turun. Macam tu indahnya dunia. Wow. Kalau dia pergilah. Tapi selalunya kalau kita dah follow trend, dia akan pergi jugalah. Kecuali dia dah nak berubah trend. So bila dah nak berubah trend, kita counter balik lah, cari pula setup buy. Okay. So dekat sini kalau korang tengok warna biru ni, saya just tulis just ignore ataupun abaikan sahaja, sebab dia di bawah daripada mid range. Apa yang dimaksudkan dengan pucuk adalah dia tinggi lah. Kalau dah dekat akar tu korang nak panggil pucuk, boleh lah dia pucuk baru nak tumbuh kan. Tapi just ignore lah bawah mid range ignore. Tapi kalau korang nak masuk, ikut suka hati korang lah. Ni kita nak study berkenaan mencari pucuk di double top macam tu. Tapi kita belajar berkenaan ni sebab kita nak filter. Bukan semua double top yang kita nak masuk. Sini boleh ada double top, dekat sini double top, sini double top. So sekarang ni dah pening lah, nak masuk double top yang mana Anzo? Kau ajar double top bentuk pattern macam tu, berlambat-lambat aku jumpa dekat dalam MT4. So sekarang ni kita dah filter mana yang kita nak. Kita nak yang atas daripada mid range, di antara high range extreme. Di antara jarak ni je kita nak. Paling tinggi pun dekat sini. Dan kalau ada terwujudnya double top dekat sini, kita boleh masuk sebab dia dekat dalam range extreme. Okay, faham Untuk double bottom pula, langkahnya sama juga seperti mencari double top. Langkah pertama adalah untuk mengenal pasti pergerakan uptrend. Nampak? Daripada low, high, high low, high high, high low, high high. Sifat uptrend adalah create new high, cannot break previous low. Nampak? Dia create new high, cannot break previous low, create new high, cannot break previous low. So dia keep on jadi uptrend, naik. Kalau korang buy, korang profit lah. Kalau korang sell, double top kat sini, double top dekat sini, double top dekat sini, mampus. So kena follow structure Jangan follow trend. Trend boleh berubah. Follow structure, dia dah complete dah. Korang ada ketika market nak berubah, ketika market sedang continuous. Step yang kedua adalah untuk mengenal pasti trading range. Jadi dekat sini bila kita dah ada high low dengan high high yang paling latest ni, kita terus boleh tukar dia menjadi extreme. Dan yang previous dia ataupun yang sebelum dia tu, kita menjadikan dia sebagai previous extreme. Jadi step ketiga, kita kenal pasti mid range lah. Jadi kita dah ada antara dua extreme ni, kita bahagi dua, lipat korang punya MT4 jadi dua, korang dapatlah korang punya mid range. Jadi bila dah dapatkan mid range, bolehlah korang nak cari pucuk double bottom. Pucuk double bottom apa? Akar ni, kaki copy paste. Sampai untuk mengenal pasti akar double bottom. So kita dah ada low, high, high low, high high, high low, high high. So kita boleh tandakan high range extreme dengan low range extreme. Jadi untuk double bottom, kita akan ambil pada mid range ke low range extreme. Dekat bawah ni saya ada bagi nota sikit. Akar untuk double bottom akan dipilih daripada mid range ke low range extreme. Nampak mid range ke low range extreme. Sebarang zone double bottom yang terwujud dalam range ni, kita boleh ambilnya sebagai double bottom entry zone. So nampak untuk uptrend macam ni, kita akan ambil daripada mid range ke low range extreme. Contohlah dekat sini ada zone double bottom, dekat sini ada zone double bottom. Lepas tu price pun naik pula, price pun turun kat sini, turun sini, lepas tu naik, dia turun sini, lepas tu naik lagi. So korang profit dua kali lah kalau masuk dua kali lah. Kalau dekat sini korang tak close, kena BE, still ada chance untuk korang tangkap trade ni dekat yang paling bawah ni lah, dekat extreme ni, sebab dia adalah double bottom yang berpotensi untuk menjadikan profit. Untuk yang atas daripada mid range ke high range extreme ni, ni bukan akar lah, ni lebih kepada pucuk belum tumbuh, tunggu masa je nak kena pijak. So just ignore So dekat sini boleh je nak ambil. Kadang-kadang dia boleh je buat profit, tapi kena hati-hati sikit lah. Dia adalah configuration untuk korang entry dekat sini, tapi dia bukan untuk entry double bottom lah. Tu adalah benda-benda entry
benda-benda lain. So hari ni kita nak belajar double bottom je. So tadi yang sembang banyak-banyak tu cuma teori saja. Sekarang kita nak tengok apa yang teori yang kita belajar ni dekat market yang sebenar. Boleh lukis tak? Boleh detect tak? Macam mana nak detect dia? Tengok dekat chat lah. Let's go. Belum tidur kamu. Sudah ditangkap ini. Kenapa belum tidur? Bagi tahu dia sebab kenapa. Kalau tak, saya dengan Mickey dan Mini tembak awak. Cepat. Kenapa? Tidurlah. Saya pun dah nak tidur ni. Okey? Bye-bye. Good night. Good night, Mickey. Good night. Good Mini. Good night. Bye-bye. Selamat pagi. Jadi semalam saya lupa nak off kamera saya masa saya keluar kejap. Lepas tu bila saya datang balik, saya pun tekanlah record. Rupanya bukan tekan record, dia stop recording. Sebab saya lupa nak tutup kan. Stupid. Jadi saya kena ulang balik part untuk contoh ni. Jadi saya laju sikit lah sebab saya stres. Dah lah hari ni hari Ahad, kena upload malam ni juga. So saya cubalah rekod yang ringkas-ringkas je. Kalau korang tak faham, korang boleh tanya dalam komen. Nanti kita akan recap balik. Jadi yang ni sponsor suruh upload setiap minggu. So hari Ahad ni due date lah. Saya rekod yang tadi tu malam semalam, malam Sabtu Sabtu malam. So ni pagi Ahad. Jadi saya kena siapkan juga kerja ni. Okay, so korang layankan je Okay, jadi sekarang kita nak tengok contoh dekat market sebenar. Macam mana kita nak cari pucuk ataupun akar untuk double top dengan double bottom menggunakan market structure. Okay, so first kita tandakan dia punya trend dulu. So kita tanda ni uptrend ada, downtrend ada. So ngam-ngam dah. So kita start pada sini lah. Low, high, high low, higher high, higher low, higher high, high low, higher high, higher low, higher high. Okay, lower low. Lower high mana? Lower high paling tinggi sebelum dia break. Ni break tak? Okay, dia break kat sini. Bukan lower low, betul lah lower low. Tapi dia punya tu tak cantik Dia tak ada lengkungan yang cantik. So selalunya kita akan ambil sampai sini lah. Sampai sini boleh lah. Lower low, lower high. Okay, lower low. Jadi kita nak ambil bahagian sini je. Kita cari contoh yang ada double bottom dulu. Sebab kita start dengan uptrend, lepas tu downtrend. So kita cari double bottom menggunakan market structure. Jadi untuk double bottom yang dia punya yang awal ni macam tak ada saya tengok. So kita ambil yang dekat sini. First korang kena tandakan korang punya extreme So extreme sini, extreme sini. So bila dah ada dua extreme, korang tarik korang punya Fibonacci Fibonacci ni korang boleh tengok video-video yang sebelum ni yang saya bagi tahu. Siri ke-20 kalau saya tak silap. Okay, so daripada mid range ke low range ni adalah tempat yang kita nak cari kita punya entry double bottom, pucuk double bottom. Kat sini ada dua tempat satu dekat sini, satu dekat sini. So kita nak tengok double bottom yang dekat sini boleh tak dia jadi pucuk. Pucuk pula akar. So dekat sini memang jadi base. Tapi adakah dia datang daripada atas ke bawah? Untuk dia jadi double bottom dia mesti atas ke bawah. Ingat tak yang kita buat penandaan macam ni? Dia ada belah kiri kanan tu. Dia mesti ada dua kali ganda belah sini. So tak ada pun yang datang dari sini. So kita tak boleh ambil dia sebagai double bottom. Belah sini pun tak cukup dua kali ganda. Untuk penurunan dia terus pergi. So kita tak boleh ambil dia sebagai double bottom. Yang kita boleh ambil adalah dekat sini. Kita ada satu peak candle kat sini. Kat sini kita tariklah sampai hujung. Okay, so kita try ukur dia punya size Kita ambil colour lain. Yang warna hijau tu kita biar je untuk kita tanda dia punya zone untuk jadi bagi nampak sikit. Okay, so dekat sini belah kiri kita tengok
penurunan dekat belah kiri dia 2 kali ganda. Maksudnya dia valid lah sebagai pucuk sebab kita ambil peak candle kan. Kemudian dia punya penurunan pula, kenaikan belah kanan ni lebih tak daripada ratio badan dia. So ratio badan dia start dekat sini dekat sini dia dah break ataupun melangkaui daripada 2 kali ganda ratio peak zone ni. So kita dah boleh start entry dekat sini ni adalah entry kita. So kalau kita nak buat penandaan lebih kurang macam ni lah. Okay, ni entry level kita. Okay, dekat sini kita punya stop loss. So dekat mana kita punya TP. Tengok point yang paling rendah dekat sini Ni daripada first top ke second top, mana point yang paling rendah pula, paling tinggi untuk double bottom paling tinggi. So mana point yang paling tinggi dekat sini. Sorry saya macam ngarut sikit sebab saya penat. Semalam dah rekod lama-lama tapi malas nak cerita. Okay, ni kita punya TP dekat neckline dekat sini So dia dah break 2 kali ganda. Dia dah melangkaui daripada 1 ratio 1 untuk peak candle ni. Kita dah boleh start buat entry kat sini. Dapat sniper entry. Lepas tu kena kita punya TP. Berbaloi tak? Kita punya risk dalam 90 pip. Ni gold Gold memang tinggi sikit. Lepas tu dia naik sampai dekat sini 163 pip. So saya rasa dalam 1 ratio 2 ataupun lebih daripada 1 ratio 1 untuk korang punya risk and reward. Okay, so ni untuk contoh cari buy. Untuk sell pula macam mana? Okay, sell kita boleh ambil dekat sini ni kita alih ke tepi sikit, dia mengganggu So bila terjadinya structure breaker, macam saya bagi tahu tadi, untuk end of trend dia ada structure breaker, dia buat lower low. So ni adalah signal pertukaran trend. Macam yang kita tengok sekarang dia dah jalan lah. Tapi macam selalunya trader-trader Quasimodo ataupun supply and demand trader yang dah dilatih untuk untuk trading pattern Quasimodo, selalunya dia hentam nampak QM dah masuk. Macam saya dulu lah, saya pun macam tu. So selalunya kita boleh nampak pressure dekat sini. Kalau kita tengok dekat higher time frame, mesti kita boleh jumpa dia punya price action. Sebab apa dia boleh jatuh. Okay, so kita boleh tengok dekat sini QM dan non QM macam tu. So kat sini adalah level QM. Lepas tu bersentuh lagi, dia buat QM lagi. QM di weekly, QM di H4. So memang padulah price action dia. Kalau dia tak ada apa-apa zone yang berinteraksi, tiba-tiba dia buat QM, dia akan jadi diamond. Siapa yang belajar dengan Cikgu Mansur mesti tahu cara nak detect diamond, cara nak detect Quasimodo yang betul. Bagi sesiapa yang tak tahu Quasimodo ke apa ke, InsyaAllah nanti kita akan belajar pattern tu. Okay, so sabar, kita belajar double top dulu. So kita dah ada structure breaker ni. So kita boleh set up untuk sell lah. Nampak saya pun dah lukis dia punya downtrend. Lepas tu first step kita kena tanda dia punya extreme lah. Kita tengok balik nota kita. Mana nota boleh buka lagi tak? NANI? Jadi kalau kita rujuk nota dekat sini, step yang pertama kita kenal pasti downtrend ke uptrend ke. Yang kedua kita kenal pasti trading range. Yang ketiga kita kenal pasti mid range. Yang keempat baru kita boleh kenal pasti dia punya pucuk untuk double top. Kat sini kita dah lukis dia punya trend. Kedua kita kena tahu dia punya trading range. So untuk tahu dia punya range, kita akan tandakan dia punya extreme. So ni adalah extreme lah, jarak di antara higher high ke lower low. Kalau dia tengah uptrend macam ni, higher low ke higher high. Kalau dia dekat tengah sikit ni, dia pada lower low pula, higher low ke lower low. Kalau dekat tempat end of trend ni, dia pada higher high ke lower low. Kalau dia pada bawah ni, dia pada lower low ke higher high. So kat sini kita dah ada kita punya extreme. Jadi kita nak cari kita punya mid range, kita just tarik Fibonacci. So mid range ni dia adalah level 50%. Contohlah korang tak ada tanda macam yang saya tanda ni, korang just tengok 50% dan ke atas. Dia adalah untuk apa orang cakap? Untuk apa nak cakap apa saya pun lupa dah nak cakap apa. Saya tengah mamai lagi ni. Kerajaan langit terus. Langit terus sendiri sekarang. So kat sini kita punya high range extreme, dekat sini mid range. Jadi tadi yang dekat double bottom kita akan ambil yang daripada mid range ke low range. Kalau untuk double top pula kita akan cari daripada mid range ke high range. Ni saya alih ke hujung sikit lah sebab dia tak nampak dia bertindih dengan candle. Jadi yang kita akan ambil hanya daripada mid range
ke high range. Sampai ke sini je kita akan ambil. Jadi dekat dalam ni, mana double top yang korang boleh nampak, yang boleh korang identify? Okay, yang saya boleh identify adalah dekat sini. Okay, yang saya boleh identify dekat sini, dekat sini. Sini boleh ke? Tak apa, nanti kita tengok dia valid ke tak. Dekat sini, dekat sini. So ada beberapa tempat yang kita boleh ambil sebagai pucuk untuk double top. So yang dekat atas ni, kita tengok boleh tak kita ambil. Kita zoom sikit. So dekat sini kita nak ambil mana satu, peak candle ke apa ke. Mana ada peak candle sebab dia base yang pecah dengan satu candle. So kita ambil base je lah. Kita ambil base. So boleh dapat entry kat sini ke? Tak boleh. Sebab apa? Sini sampai ke sini kita belum ada lagi signal untuk pertukaran trend. Masa dekat sini kita masih fokus untuk buy. Dekat sini masih lagi kita masuk buy. Kalau contoh entry double bottom pun kita masih lagi masuk buy dekat sini. Jadi dekat sini dia ada buat signal pertukaran trend. Kita tanda mana signal pertukaran trendnya. Tu nampak dia break structure. So bila dia break structure, kita dah ada signal untuk pertukaran, barulah kita boleh tanda extreme tadi. So dekat sini tak boleh kita delete. Dekat sini masih boleh kalau dia dekat belah sini. Selagi dekat sini belum break, kita masih boleh entry lagi dekat sini. So first kita boleh tanda ni sampai ke sini. Ni adalah zone-zone berpotensi untuk korang boleh entry. Okay, dekat sini kita boleh juga ambil dia sebagai double top. Tapi sebagai entry tak boleh lah. Kita ambil semula. Kita ukur belah kiri dia macam mana. Jom kita ukur. Sorry kalau saya macam caca merba sikit. Saya tengah pening ni. Okay, 1, 2. Kat sini pun 1, 2. Yang tadi pun sama. Lebih kurang lah size dia 1, 2. Kat sini pun 1, 2. Kalau tak ingat 1, 2, 1, 2 ni, korang tengok siri-siri yang lepas berkenaan peak candle, tolong saya dah ajar. Okay. So yang dekat sini boleh tak? Okay, so dekat sini kita ada satu peak candle. Jarak dia macam ni. Okay, lepas tu kita ukur. Okay, kita ukur. Okay, ni 1, 2. Okay, sebagai pucuk dia valid. Tapi sebagai double top dia valid tak? Kalau korang tengok, nampak tak melepasi. Dia tak lebih pada 1:1. So kita tak boleh ambil dia sebagai double top. So ni kita akan delete. Ni pun tak boleh delete. Dia tak valid. Aduh, hilang pelik lah tadi. Dah tanda. Okay, so sini tak boleh jadi double top. Dekat sini pula macam mana? So sini ada 2 kali kan, nampak? Ada 2 kali break. So dekat sini kita akan guna peak candle sebab dia break dengan 2 candle. Okay, so kita ukur 1, 2. Kat sini pun 1, 2. Jadi cukup zone dia untuk kita jadikan sebagai double bottom. Double bottom lah, double top. Aduh, pening bela. Okay, so kita tandakan kita punya zone macam tu. Okay, so kita dah ada first top, second top. Dapat entry. So dekat sini pun kalau dia nak datang balik, kita pun boleh ambil dia sebagai double bottom. Tapi kalau kita tengok pun tahu tak ada apa yang datang balik ke dia. So kita delete je lah. So yang ni pun dah tak ada function, kita delete. Ni pun tak ada function, ni pun tak ada function. Dalam contoh ni dia tak ada function lah. Kalau contoh price naik sikit, kita boleh entry lah sebab dia masih di dalam range. Jadi yang valid dekat sini hanya dekat sini lah. So macam mana kita nak tanda kita punya entry? So ni kita punya entry, ni kita punya SL. TP kat mana? TP dekat neckline. Memang dia terjun jauh lah. So nanti kita akan belajar macam mana kita nak swing double top ni. Tapi tu lain kali lah. Okay, SL entry. Kat sini pula adalah kita punya di neckline. Jadi ni TP kat neckline, kita entry kat sini, SL dekat sini. Ni adalah first top, ni pula adalah second top. Kita entry berpandukan first top, kita punya entry dekat second top. Macam dekat sini, first bottom, second bottom, first top, second top. Okay, so step dia mudah saja. Yang pertama korang tandakan trend. Yang kedua cari extreme, low range extreme, high range extreme. Lepas dah jumpa 2 extreme, korang akan dapat mid range. Lepas korang dah dapat mid range, untuk double bottom ingat dia adalah daripada mid range ke low range. Untuk double top pula dia adalah daripada mid range ke high range. Okay. So untuk live trade pun sama juga. Contoh dekat sini gold alang-alang orang kata. Yeah boy. Jadi ni contoh kalau dalam live trade lebih kurang macam ni lah. 1, 2. Lepas tu kita tandakan kita punya ni kita nak cari mid range. So apa-apa dekat atas daripada zone ni, kita boleh ambil dia sebagai entry double top lah. Ni downtrend.
So kita boleh dapat entry double bottom pula, double top dekat sini. So dekat sini mana yang kita boleh ambil? Ni ada satu peak candle, kita ambil terus lah yang paling tinggi So sekarang sedang kesakitan. So dekat sini. So entry dekat sini, SL dekat sini, TP dekat sini. Masih boleh masuk ke? Masih boleh masuk sebab dia masih dekat dalam zone. Tapi akan SL ke? Mana saya tahu, saya bukan Tuhan. Kita masuk je. Kalau korang ada duit, masuk je. SL trade lagi, SL trade lagi. Sampai bila? Sampai TP lah, sampai korang boleh dapat profit. Tapi janganlah korang punya SL macam gini, TP korang baru nak biru terus tutup. Tak best lah. Contoh macam minggu lepas saya ada trade GU yang korang nampak ada terlayer lebih-lebih. Nampak? Ni point pada sini sampai ke sini ada dah close profit. Walaupun korang tengok saya layer floating. Tapi saya bukan close terus. Saya tunggu dia turun dulu baru saya close. Dan bukan tunggu dia asal biru close. Tunggu dia betul-betul drop kau barulah kita tutup. Sombong amat. Contoh yang ni mana yang saya layer kita tengok. Tu semua layer pun saya close dekat area sini Walaupun trade lot kecil, kita masih swing juga Tengok daripada sini ada yang paling rendah saya entry dekat sini So tu pun dia pergi 150 pip. Ada yang saya close dekat sini tu pun dah dalam 70 pip. Bukanlah asal biru close, bukan 10 pip terus close. Kalau kita punya zone kita mampu floating sebanyak 70 pip, kenapa kita nak close kurang daripada 70 pip? Korang kena swing sikit. So teknik-teknik ni memang akan floating, memang akan kena SL. Tapi bila korang TP tu, dia boleh ganti balik korang punya yang dah rugi tu lah. Okay, faham jadi dekat gold ni hati-hati sikit sebab gold ni pergerakan dia bukan kecil-kecil. Dan bila korang nak analysis, bukanlah setakat follow double top apa semua, dah kira korang dah boleh terus entry. Macam yang saya bagi tahu, supply and demand ni ilmu dia berkaitan. Korang perlu belajar banyak benda, bukannya benda-benda berlainan, bukan banyak teknik, tapi korang kena mendalami ilmu SND ni. Korang tak boleh berpandukan pada double top semata-mata, korang kena ada zone-zone lain juga. Macam dekat sini ada zone DBZ. DBZ ni apa? Double breakout zone. Wow. Macam dekat sini ada DBZ ataupun double breakout zone. So double breakout zone ni macam mana ya kak? Nantilah saya cerita nanti saya cerita. Pada bapak kau. So dia ada confluence, dia ada macam mana ya kak? Penambah pressure yang bagi tahu boleh sell lagi ni. Macam tu. Dekat sini pun resistant, dekat sini pun resistant. So dia ada kemungkinan untuk turun. Tapi kalau korang ada belajar pasal fake out, saya pun tak sure saya dah ajar ke belum pasal fake out. Contoh dia nak fake out, dia boleh juga pergi sampai sini. Ni adalah base. Dia jenis base apa? Dia adalah jenis base FTR, base yang memecahkan base. Nampak? Base yang memecahkan base. So base yang memecahkan base ni adalah base yang kuat juga. So kalau dia nak fake up pun boleh sampai ke sini. Lepas tu turun. Okay. Tapi korang janganlah layer ni H4 dekat gold bukan sikit-sikit lah. Tu 217 pip. Kalau tak cukup duit boleh MC. Okay. So yang ni saya tunjuk contoh saja. Korang boleh perhatikan lah double top yang kita lukis live trade ni. Ni kita baiki sikit. Ada dua kemungkinan untuk dia turun. Ni contoh kalau korang nak live trade lah. Ni just educational purpose bukan signal, bukan apa tolong belajar saja. Bagi newbie tolong trade kat demo. Kalau dah master, tengok ngam-ngam kena tak dengan teknik korang. Oh, trade SNR, sini SNR level, so boleh sell sekali dengan Hanzo contoh. Jadi tak nak mengapu banyak dah dekat contoh ni. Ada contoh backtest, ada contoh live trade pula. Ada contoh live market, korang boleh tengok lah. So kita kembali semula ke nota kita jadi dekat sini saya dah contoh-conting lah sebab saya dah baca dah nota ni semua tapi tak tekan record. Bukan tak tekan record, saya datang semula ke meja, saya pun off, lepas tu baru bercakap. Bodoh begitu. Jadi sekarang kita dah tahu berkenaan pemilihan range untuk menentukan pucuk ataupun akal untuk pattern double top atau double bottom. Yang menjadi persoalan di sini adalah berkenaan penandaan previous extreme. Previous extreme macam dekat sini lukisan nampak ada previous extreme. Apa benda ni previous extreme? Kan tadi saya bagi tahu kita akan gunakan previous extreme ni dalam perbincangan kita nanti. Okay. Fungsi penandaan previous extreme ni adalah untuk apa? Memang tak boleh scroll dah. Tengok. Saya scroll. Saya tunjuk, saya scroll. Tapi nota tak ada. Jadi kita jumpa minggu depan lah untuk sambungan berkenaan previous extreme.
Jadi tak ada apa dah saya nak cakap. Kalau korang suka video ni boleh tinggalkan button like. Kalau nak tanya apa-apa boleh komen kat bawah. Macam biasa kita punya sponsor adalah Hot Forex. Korang nak support kita punya sponsor boleh register account melalui affiliate link di bawah. Kalau bukan sebab sponsor saya rasa saya tak record dah video ni. Dekat sini saya ada 2 remote. Saya tak tahu saya turn on lampu ataupun turn on video. So jadi pelik sikit kan. Okay, tak apalah. Saya beransur dulu, sambung edit video. Lepas tu kita jumpa minggu depan. Okay, nak tanya apa-apa boleh komen di bawah. Maaf saya mengapu. Saya pun tak tahu dah nak cakap apa ni. Okay, Assalamualaikum. Bye. Kita tutup lampu dulu, baru tutup video.